Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Sengaja saya bikin video dalam keadaan yang gelap gelita bersempena dengan tema Aidilfitri kita pada tahun ini, yaitu tema suram dan kelam. Kenapa saya katakan seperti itu saudara-saudara sekalian? Tidak keterlaluan saya katakan kalau Aidilfitri kita pada kali ini merupakan Aidilfitri yang sangat menyedihkan dan memilukan. Pilu bukan saja kita tidak dapat pulang bersama keluarga. Pilu bukan saja disebabkan oleh pendapatan kita yang semakin menipis, tapi disebabkan oleh beberapa SOP yang menyekat pergerakan dan peribadatan kita. Ya, itulah sebabnya SOP pada kali ini telah menyebabkan kita berada dalam keadaan yang orang cakap sedikit tertekan. Memang pada tahun lepas pun Aidilfitri diraikan dalam keadaan PKP. Tapi paling tidak pada tahun berkenaan, kita masih ada duit lebih. Kita berada dalam era moratorium. Bank tidak kejar kita tidak pening kepala. Kita ada simpanan. Masa itu walaupun duit air lestari, tapi bolehlah membantu sedikit. Tahun ini walaupun ianya duit air sinar, tapi tempohnya pendek. Dan sekarang kita tidak berada dalam keadaan moratorium. Harga barang pun berbeza. SOP-nya pun sedikit berbeza. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan, ini merupakan detik-detik akhir menjelang Aidilfitri. Tadi, kerajaan telah mengisytiharkan satu lagi SOP baru, iaitu menutup beberapa tempat-tempat yang dianggap sebagai titik panas ataupun hotspot, terutamanya tempat-tempat perbelanjaan. Pusat membeli belah, pusat-pusat bazar, pusat-pusat orang-orang cakap mendapatkan barang-barang keperluan menjelang Aidilfitri dan akhir Ramadan. Okey, jadi kita sedia maklum tuan-tuan. Tarikh-tarikh seperti ini adalah tarikh yang sangat-sangat ditunggu oleh golongan yang berpendapatan rendah. Kerana pertama, faktor gaji, mungkin duit belum cukup. Kedua, pada tarikh-tarikh seperti inilah diskaun-diskaun mudah didapatkan. Jadi dengan adanya peraturan seperti ini, terjejaslah orang cakap mod beraya golongan berkenaan, termasuk saya. Okey, kemudian tuan-tuan, para peniaga yang aktif di jalan tar, di mana-mana, ya, yang mengharapkan detik-detik akhir seperti ini untuk melonjakkan jumlah jualan mereka pun terjejas dengan teruknya tuan-tuan kerana tak ada tempat peniaga. Jadi nampak impak daripada hal yang kita anggap lebih merugikan kita, para umat Islam, dalam keadaan kita menyambut hari raya dan menjalankan ibadah Ramadan. Okey, malam ini saudara-saudara contohnya, malam 27, malam 7 likur. Sepatutnya malam yang paling meriah dengan pengisian ibadah di rumah-rumah ibadat, di surau, di masjid, di musollah, ya, tapi hal itu tidak berlaku kerana SOP. Kemudian kemeriahan meriam buluh, main mercun, tak ada. Tadi saya nampak ada jugalah 2-3 orang yang berani tapi dalam keadaan yang lesu dan sendu bermain mercun, meriam buluh tak ada. Okey. Jadi nampak kemeriahan itu belakang kira. Tapi yang paling penting adalah betapa dalam keadaan beribadat pun peribadatan kita cuba dibatas. Jadi kerana itulah pada video kali ini saya menyatakan tajuk yang pada pendapat setengah orang ini main ngam-ngam saja orang cakap. Entah betul entah tidak ada bukti saintifik. Tapi saya akan buktikan. Dalam video saya sentiasa akan buktikan suatu hal itu dengan alasan yang sangat munasabah. Okey. Saya katakan selagi masjid diperketatkan syarat peribadatan jemaah di dalamnya, selagi itulah angka COVID tidak akan naik atas dua alasan. Pertama, secara rohaniah. Kedua, secara ilmiah. Secara rohaniah, okey. Kita sedia maklum tuan-tuan, angka semakin naik. Angka yang naik ini kalau kita perhatikan, kita buat perbandingan dengan negara jiran terdekat kita, yaitu Indonesia. Mereka juga berada pada angka yang sama, tapi mereka mengalami pelandaian, tren melandai orang cakap, sedangkan kita menaik. Memang angkanya sama, tapi kalau kita nisbahkan dengan nisbah penduduk, kes kita adalah 1/18 penduduk. Sedangkan kes mereka adalah 1/100 penduduk, kerana jumlah penduduk mereka lebih ramai. Jadi nampak, jiran yang dulu menghadapi masalah dalam melaksanakan beberapa prosedur, mereka semakin menurun kerana mereka melaksanakan beberapa pelonggaran SOP tapi mendekatkan kepada nilai-nilai peribadatan. Okey, kalau kita lihat, diakibatkan daripada pandemik seperti ini, maka jalan terbaik untuk kita keluar adalah dengan kembali kepada agama. Kita sedia maklum, jika ada bencana alam, jika ada wabak penyakit, itu merupakan teguran ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita lebih dekat kepadanya dan supaya kita mengambil iktibar daripadanya. Jadi pilihan kita ada dua. Pertama, mengambil jalan yang belum dicuba tapi sudah tentu akan sukses, yaitu jalan agama. Kedua, kita terus melekat dengan SOP. Ada dua pilihan, agama, SOP.
Okey, memandangkan kita berada di negara yang mempunyai peraturan dan undang-undang, maka pihak berwajib kita, pihak orang cakap yang mentadbir kita memilih untuk mengikuti SOP. Ini agak pelik. Kita merupakan sebuah negara Islam, walaupun bukan secara total, tapi Islam merupakan agama resmi dan dominan di negara kita. Tetapi kenapa kita memilih jalan SOP? Jadi, terdapat beberapa alasan yang dikemukakan. Okey, yang pertama, kononnya apabila PKP yang pertama dulu dilaksanakan, kluster awal yang terbesar yang menyebabkan rantaian penularan pada waktu itu berasal daripada kluster tabligh, jemaah tabligh di Masjid Seri Petaling. Kononnya dari situlah rantaian itu bermula. Tetapi ini merupakan satu orang cakap hujah yang sangat senang disanggah. Kita sedia maklum, jumlah jemaah pada masa itu kononnya mencecah 20,000 orang, malah lebih sampai 30,000. Nah, masjid di Seri Petaling pula hanya boleh menampung jumlah jemaah sekitar 4,000 orang. Ada yang menyatakan 2,000 orang. Jadi, tidak mungkin ke semua 30,000 orang itu boleh berpusu-pusu masuk dalam. Pasti ada yang beribadat di luar. Kalau hal ini disebabkan oleh peribadatan di dalam masjid, maka jumlahnya sudah tentu akan lebih banyak kerana mereka akan berkumpul semua. Jadi di sini, maksud saya berpendapat penularan tersebut bukan berasal daripada aktiviti ibadah langsung di dalam masjid, tapi lebih disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan di luar masjid. Di luar masjid. Ya, kita sedia maklum, jemaah yang datang, ada yang datang dari luar negara, jadi mereka berada di luar masjid. Ya, jadi tuduhan menyatakan ianya berasal daripada peribadatan tidak benar sama sekali. Kerana masjid itu tidak boleh menampung ke semua jemaah berkenaan masuk. Okey. Yang kedua, faktor sejarah. Kononnya dulu, di zaman Bani Umayyah dan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, berlaku 2 kali penularan wabak. Jadi para pakar perubatan pada masa itu, Ibnu Ja'far dan Ibnu Sina sendiri menyatakan harus mencuci tangan dengan cuka, menjaga penjarakan sosial, dan salah satu langkah yang diambil adalah dengan menutup masjid. Ini memang benar terjadi pada masa itu, tapi alasannya kenapa? Masjid di zaman era awal Islam dulu, kebanyakan bumbungnya, atapnya diperbuat daripada pelepah-pelepah kurma. Jadi, tidak banyak masjid pada masa itu mempunyai ruang lingkup yang besar. Kebanyakan jarak lantai ke atapnya cuma 8 kaki mengikut saiz orang Arab. Kalau tidak mungkin lebih rendah lagi. Jadi ruang lingkupnya kecil. Walaupun dijarakkan, ruang lingkup yang kecil seperti itu akan memudahkan peredaran virus atau bakteria. Berbanding dengan masjid yang ada di negara kita sekarang ini ya, bukan di negara kita saja, malah di negara lain, kebanyakan masjid-masjid kita mempunyai kubah yang besar. Jadi disebabkan mereka bentuk kubah ini, maka atap atau bumbung masjid kita lebih besar. Jadi ruang lingkupnya lebih luas. Jadi tidak boleh kita samakan dengan keadaan masjid atau surau pada masa zaman awal Islam. Saya yakin, niscaya kalau saiz masjid pada masa itu seperti sekarang, Ibnu Sina tidak akan menyatakan masjid akan ditutup. Jadi nampak saudara-saudara sekalian ya, alasan yang mereka berikan itu mereka tidak huraikan. Jadi kita pun buta-buta pergi ikut. Masjid merupakan tempat yang paling selamat. Kenapa saya katakan paling selamat saudara-saudara sekalian? Pertama, sebelum kita datang ke masjid atau masuk ke masjid, umat Islam wajib untuk mengambil wuduk. Wudhu ini adalah merupakan istilah untuk kita meratakan air ke bahagian-bahagian luar bahagian badan kita, tubuh badan kita. Dan dalam setiap pergerakan di setiap posisi tersebut, kita diwajibkan untuk 3 kali. 3 kali cuci tangan, 3 kali kumur-kumur, 3 kali masuk hidung, 3 kali basuh muka, 3 kali lengan kanan, 3 kali. Semuanya 3 kali. Kenapa tidak sekali? Kenapa tidak? 3 kali ini diyakini boleh untuk menyingkirkan apapun anasir yang melekat pada kulit dan tubuh badan kita. Air. Saya yakin air wuduk lebih berkesan dari sanitizer. Kenapa? Kerana sanitizer ini dia mempunyai bahan kimia yang kita tidak tahu kandungannya. Kita semua bukan saintis, pergi cek sanitizer itu apa kandungan dia. Boleh jadi ada bahan kimia tersebut yang boleh menjadi pemangkin lebih menguatkan lagi virus tersebut. Sedangkan air wuduk terbentuk dari air yang mempunyai unsur 2 hidrogen, 1 oksigen. 2 unsur ini kalau digabungkan sangat ampuh untuk menentang apapun virus yang datang. Apatah lagi kalau diusap sebanyak 3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita masuk ke dalam masjid dan beribadah, umat Islam diwajibkan kalau ibadah berjemaah mengikut imam dan menghadap kiblat atau arah sembahyang yang sama. Kita menghadap sama macam ni, bukan kita saling menoleh bertatap-tatapan. Bukan kita mempunyai posisi lain, kita mempunyai posisi yang menghadap arah yang sama. Jadi tidak mungkin nafas kita itu boleh orang cakap
berpesong ke kiri dan ke kanan. Kita menghala ke arah yang sama. Ketiga, apabila umat Islam berada dalam saf, apabila bahu kita saling menyentuh, secara saintifik telah dibuktikan terdapat getaran elektromagnetik yang menghasilkan aura positif. Salah satu daripada faedah elektromagnetik berkenaan ialah boleh menyingkirkan beberapa unsur penyakit. Nampak? Saudara-saudara boleh baca jurnal-jurnal sains, hal ini terbukti. Tapi sekali lagi, hal ini tidak dihuraikan. Jadi persoalan yang timbul adalah kenapa mereka mau membatasi jumlah jemaah dalam masjid. Puncanya adalah kerana ada SOP. Tapi pertanyaan saya, SOP ini siapa yang bikin? Saya tidak nyatakan bahawa SOP kerajaan itu bertentangan dengan Islam atau akidah. Tidak. Tapi seperti kita sedia maklum, SOP berkenaan dilakukan hanya pada tahun terjadinya COVID. Jadi belum ada blueprint sebelumnya. Belum ada panduan sebelumnya. Boleh jadi dilaksanakan tergesa-gesa. Dan ianya adalah dekat manusia yang sudah tentu banyak kekurangannya. Dan yang ketiga yang paling penting, seperti yang kita perhatikan, kebanyakan SOP yang orang cakap dilaksanakan, mempunyai agenda tertentu. Ya, dilaksanakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pihak-pihak berkenaan. Kita nampak. Tidak perlu saya huraikan yang itu. Tuan-tuan sendiri sedia tahu. Jadi nampak tak tuan-tuan? Masjid, tempat yang paling selamat. Jangankan untuk COVID. Dulu masa tsunami di Aceh, kalau saudara ingat, ya, air tsunami yang begitu deras, orang cakap sampai landasan kereta api terbuat daripada double iron, orang cakap boleh bengkok. Satu bandar Aceh boleh ranap, masjid saja yang tinggal. Itu merupakan satu perlambangan, satu petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tidak ada tempat yang lebih selamat dalam dunia ini melainkan masjid. Kalau kita tengok pun saudara-saudara sekalian sekarang, kalau kita tengok berita TV3, dia tulis apa? Kluster hiburan. Kenapa ada kluster hiburan? Karena orang tidak ada tempat lain. Salah satu puncanya adalah pengurangan jumlah jemaah dalam masjid. Kalau dulu contohnya satu masjid itu ada 300 jemaah. Tiba-tiba dikurangkan 1/3 jadi 100. Yang 200 itu, kalau dia beribadah di rumah tidak apa. Tapi ada jaminan. Kadang-kadang orang ini datang ke masjid tu berjinak-jinak kerana ada kawan dia boleh dengar, dia tidak berapa hafal, dia dengar imam atau ustaz begitu. Tapi apabila hal itu sudah semakin longgar, tidak ada jaminan dia akan beribadah di rumah. Boleh jadi dia akan pergi ke tempat lain. Jadi kita tidak tahu, wallahu alam. Apabila dia pergi ke tempat lain, tempat baru yang dia kunjungi itu akan menjadi kluster pula. Jadi nampak saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada SOP. Apatah lagi di negara kita Malaysia ini. Negara yang merupakan kita anggap sebagai negara yang di mana umat Islam merupakan umat yang dominan. Apatah lagi kerajaan kita juga adalah kerajaan yang bersyirikat Islam. Jadi saya tidak nampak kewajaran kenapa masjid perlu ditutup. Dan apa kaitannya angka yang turun naik dengan masjid? Seperti saya katakan tadi. Pertama, orang yang memasuki masjid terjamin tidak akan kena COVID. Kedua, kalau kita batasi jumlah orang masuk masjid, maka orang yang tersisa yang tidak masuk masjid itu akan pergi ke tempat lain. Ketiga, yang paling penting, yang pertama saya huraikan adalah unsur rohaniah. Ya, apabila kita sedar, apabila kita bertaubat, apabila kita meminta ampun dan petunjuk, insya-Allah akan ada jalannya. Karena apa? Jalan yang kita tempuh sekarang dengan mengikuti SOP sudah gagal. Sudah gagal. Jangankan jalannya, vaksinnya pun gagal. Vaksinnya pun gagal. Pengarah kesihatan, menteri kesihatan, menteri kumpit, semua orang cakap saintis, dokter semua sudah gagal sebenarnya. Kita lihat India, negara yang orang cakap dianggap farmasi dunia kerana berjaya menghasilkan jumlah vaksin yang terbanyak. Tapi apa yang terjadi sekarang? Itu satu petanda. Dan apabila kita lihat pula kes di China, kita sedia maklum, COVID, orang cakap mula meletus di kota Wuhan di China. Jadi apabila penularan tersebut mengejutkan China pada masa itu, salah satu poin yang mereka ambil adalah hal ini terjadi mungkin kerana pembalasan kita pergi menganiaya orang Uighur. Jadi provinsi yang paling kurang mendapat angka virus pada masa itu adalah provinsi Xinjiang, di mana orang Uighur tinggal. Jadi orang-orang Cina pergi melihat apa keadaan yang mereka lakukan. Salah satunya adalah mereka wuduk di masjid. Jadi orang-orang ini ikut. Salah satu punca mengapa penularan itu tidak menular dengan begitu banyak. Jadi saudara-saudara sedang boleh lihat. Ya, walaupun tajuk saya itu agak orang cakap dogmastik lah orang cakap ya, macam tidak ada kaitan, tapi mudah-mudahan penjelasan saya tadi boleh membuka minda kita semua. Okey, satu. Kedua, mudah-mudahan penjelasan ini boleh membuka hati pihak berkenaan untuk merujuk ataupun melihat kembali
peraturan yang mereka telah kenakan. SOP terhadap masjid ini sama sekali tidak masuk akal, orang cakap. Sepatutnya masjidlah yang memberi SOP kepada SOP, bukan SOP yang memberikan kepada masjid. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.